Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita bertemu kembali setelah sekian lama kita tak bertemu. Dan alhamdulillah pada malam ini kita diberikan lagi kesempatan untuk kita menghabiskan kitab Sirah Nabawiyah kita. Moga-moga kita mendapat manfaat pada malam ini insya-Allah. Jadi tanpa kita buang masa, kita sambung terus tentang Sirah Nabawiyah. Kita mula pada tajuk ni ke tengah dah. Tajuk tentang bahagian B, meruntuhkan patung berhala. Tapi pada nombor yang ke berapa, nombor yang tengok yang mulakan ayat wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Kita nak habiskan tajuk ni, iaitu kita mulakan dengan ayat Quran wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama, iaitu kitab tentang muka surat 169. Muka surat 169 pada ayat Quran yang atas. Dan bukanlah engkau, yakni wahai Muhammad, yang melemparkan ketika engkau melempar, akan tetapi Allah jualah yang melempar untuk membinasakan orang-orang kafir. Dan surah Al-Anfal. Muhammad bin Abdullah telah menamatkan tragedi pemikiran Arab yang berterusan hampir 500 tahun atau lebih. Baginda membebaskan akal Arab daripada belenggu dan khurafat keberhalaan. Baginda juga menyelamatkan kehormatan mereka daripada penghinaan dan kekejian kepercayaan itu. Baginda membuka pintu-pintu kemerdekaan dan kemuliaan abadi untuk Arab. Mereka memasuki pintu-pintu itu tanpa keluar kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata dengan benar dengan sabda baginda, selepas ini tiada lagi Al-Uzza untuk Arab, ia tidak akan disembah lagi selepas hari ini. Jadi kita akan lihat antara kejayaan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, iaitu membebaskan orang Arab daripada penghinaan, iaitu penyembah keberhalaan. Yang mana menyembah keberhalaan daripada dahulu. Setelah sekian lama penduduk Mekah, musyrikin Quraisy, mereka menyembah berhala, maka dengan pembukaan kota Mekah, dengan kejayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat membebaskan orang Arab daripada menyembah berhala. Jadi selepas pun kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada juga akan berlaku, iaitu perpecahan berlaku di kalangan selepas Nabi wafat ni. Ada di kalangan mereka yang mengaku dia Nabi, tapi untuk kembali kata menyembah berhala tidak. Cuma di segi adanya kefahaman ataupun kesesatan yang lain berlaku, tetapi untuk orang Arab kembali menyembah berhala itu tidak berlaku. Ini di antara kejayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan kematangan orang Arab apabila mereka memahami tentang menyembah keberhalaan ini tak memberi manfaat pada mereka, bahkan ia lebih menghinakan diri mereka, kerana mereka mengetahui mereka mencipta berhala dan mereka menyembah. Maka sebab itu apabila Nabi berjaya mengeluarkan mereka daripada sikap ataupun amalan ataupun akidah menyembah berhala ini, maka mereka tidak kembali dah. Walaupun selepas Nabi wafat tu berada juga yang sesat, hak mengaku Nabi, mengaku, tapi tak ada di kalangan Arab yang mengaku, yang menyembah balik kepada berhala. Tidak balik.
Sebab itu setiap orang Arab sejak zaman Nabi sehinggalah tamat dunia ini terhutang budi pada baginda kerana telah menyelamat dan membebaskan mereka dari keberhalaan. Maksud sebelah, baginda juga berjasa dalam meningkatkan petunjuk kepada bangsa-bangsa di muka bumi ini. Sama ada mereka yang mengikuti petunjuk itu maupun yang menolaknya. Allah Ta'ala menjelaskan perkara ini dengan firman-Nya, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yudzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dialah yang telah mengutuskan dalam kalangan orang-orang Arab yang ummiyin seorang rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bangsa Arab mereka sendiri, yang membacakan pada mereka ayat-ayat Allah, yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya, dan membersihkan mereka dari i'tiqad yang sesat, serta mengajarkan mereka dari kitab Allah iaitu Al-Quran, dan hikmah pengetahuan yang mendalam mengenai hukum hakam syarak. Dan sesungguhnya mereka belum kedatangan Nabi Muhammad itu adalah dalam kesesatan dan yang nyata. Dan surah Jumaah. Jadi ni antara kejayaan Nabi Muhammad lah dalam beberapa tahun proses dakwah Nabi. Maka Nabi berjaya mengeluarkan orang musyrikin Arab daripada menyembah berhala kepada menyembah Allah Ta'ala. Jadi kalau mereka sekalipun, mereka tak kembali dah nak pergi menyembah berhala Allah ataupun Uzza ataupun Al-Manat, tidak dah. Mereka tak kembali dah. Tapi kalau kita lihat realiti zaman kita sekarang ni, khususnya negara kita, ada tengok orang yang beragama Hindu contohnya, mereka menyembah berhala. Sebab tu kadang-kadang ada orang Arab, mereka yang tak pernah, kita selalu tayang tunjuk hak elok je lah Malaysia, tunjuk masjid besar, jadi Masya Allah lah, cantik lah, tempat nampak orang Islam nampak elok. Kita bawa dia pergi kuih-kuih dalam belakang, bagi tempat-tempat punya belakang, dia boleh tengok banyak lagi. Dia heran juga masih ada orang menyembah berhala. Jadi ia menjadi tanggungjawab kita lah untuk kita berdakwah pada mereka, itu terutamanya orang yang masih menyembah berhala, untuk sembah pada Allah Ta'ala. Kita bukan suruh pergi peruntuh, tak kena, pergi dakwah. Cerita pasal kebenaran Islam, itu saja. Dia nak terima ataupun tidak, itu bukan urusan kita. Sebab itu tugas kita ni untuk menyampaikan tentang kebenaran Islam, cerita tentang Islam bagi mereka faham. Dia nak menerima ataupun menolak itu tertakluk pada petunjuk Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala beri petunjuk, maka dia dapat petunjuk Allah Ta'ala. Kalau Allah tidak memberi, maka tidak dapat. Itu urusan Allah Ta'ala. Urusan kita ni, kita kena dakwah, tunjukkan kebenaran tentang Islam tu sendiri. Baik. Sebab itu kadang-kadang kita tak bolehlah berkeras sangat, kerana mereka ni memang mereka tak faham dan mereka menentang sebab mereka tak faham. Jadi kita kena bagi faham. Sebab itulah bila kita lihat masih ada di kalangan di zaman kita ni ada yang masih menyembah berhala. Walaupun bukan Islam lah, tapi kita tanggungjawab kita lah untuk mereka menyembah Allah Ta'ala yang Maha Esa. Itu tugas kita dalam dakwah. Baik, kita kembali semula, kita ulang balik, iaitu Ghazwatut Tabuk. Setelah lama kita melihat peperangan, maka di sini dia datangkan kembali sedikit berkaitan pengajaran daripada Ghazwah Tabuk, iaitu peperangan Tabuk. Yang mana dulu kita tahu bahawa Ghazwah Tabuk ini, peperangan Tabuk ini, dia Ghazwah Al-Usrah, peperangan yang susah, berlaku pada musim panas, dalam keadaan cuaca yang panas. Maka di sini ada hikmah dan ada pengajaran yang perlu kita ambil iktibar sebagai orang Islam, sebagai pejuang Islam. Dia kena tahu ada beberapa perkara yang boleh kita ambil pengajaran daripada Ghazwah Tabuk. Kita bukan nak ulang balik peperangan yang kita baca ni, pengajaran, kerana dia ambil sedikit sebagai pedoman untuk kita. Jadi cara ringkas, pengajaran dan pedoman yang paling penting dalam Ghazwah ini dan peperangan ini, pertama, sebab Ghazwah ini berlaku, kita lihat pertamanya sebab berlaku kerana Rom dia telah mengumpulkan angkatan tentera yang besar di Syam. Maharajanya Hercules telah memberi upah kepada penduduk Arab selama setahun. Dia yang berlaku sekarang ni, kalau orang Rom saja berperang dengan orang Islam, itu cerita lain. Tapi Rom, kerajaan Rom, mereka meminta bantuan dengan cara mereka bela dulu orang Arab yang Nasara, yang Kristian, bukan Islam. Orang Arab yang berbangsa Arab, mereka jaga bagi keperluan selama setahun.
Jadi mereka bagi upah penduduk selama setahun. Antara kabilah Arab yang telah bergabung dengan tentera Rom, mereka terdiri daripada kabilah Lakham, Juzam, Ghassan dan juga Amilah. Jadi Rom kemudian menghantar pasukan tentera hadapan mereka di Balqa, kawasan perkampungan yang dibina oleh penduduk Damsyik, terletak antara Syam dan Wadi Al-Qura. Apa berita ini sampai kepada Rasulullah SAW, baginda mengajak orang ramai untuk keluar berperang ke Tabuk. Baginda menyeru mereka supaya bersiap sedia, di samping menyeru golongan kaya untuk menyumbang dan menderma. Dalam hal ini menjelaskan bahawa Islam dia bukan menyerang tapi mempertahankan. Sebab itu yang merencanakan, yang mencetuskan untuk berperang adalah golongan musuh. Maka kita, Nabi arahkan supaya bersedia untuk mempertahankan diri, untuk mempertahankan Islam. Sebab itu menjelaskan kepada kita tabiat peperangan dalam Islam. Peperangan dalam Islam ni bukan bersifat menceroboh ataupun provokasi, tapi bertujuan mempertahankan agama dan negara. Jadi bahkan juga mencegah penceroboh serta menghalang mereka daripada mengganggu dan membuat kerosakan. Ini nyatakan secara jalan jelas oleh banyak dalam ayat Quran. Jadi kami telah memperkatakan tentang sebab-sebab disyariat keperang dalam Islam, objektif dan jalan-jalannya. Kami telah terangkan perkara-perkara tersebut dalam nota kuliah untuk tahun 1. Yang ni untuk pelajar dia, pelajar Mustafa As-Sibai. Dia buat kitab ni untuk pelajar dia. Okay, jadi sebab tu kita manfaatkan kitab dia. Bahkan keberangkatan Rasulullah SAW untuk keluar ke Tabuk selepas persiapan dan penyempurnaan angkatan tentera Rom menjadi penyokong kepada kata-kata kami. Kesediaan setengah kabilah Arab untuk bersama Rom menentang orang Islam menjadi bukti bahawa mereka berada jauh daripada kefahaman dan risalah pembebasan yang dibawa oleh Islam kepada manusia secara umum dan Arab secara khususnya. Jika mereka mengetahuinya, nescaya mereka akan menolak untuk menjadi pembantu Rom melawan anak bangsa mereka sendiri di kalangan orang Arab. Kita maklum bahawa orang Arab ni dia jaga bangsa semua. Bangsa Arab ni mereka jaga bangsa mereka semua. Jadi sebab itu bila berlaku ada orang Arab yang bukan Islam ni, dia bergabung dengan kerajaan Rom dan menentang bangsa Arab sendiri, walaupun orang Islam tapi bangsa dia. Ini satu, kalau mereka matang dan mereka faham tentang pendirian orang Islam, maka mereka tidak akan bergabung dengan kerajaan Rom, kerana mereka tahu bagaimana sistem ataupun perlindungan orang Islam yang memerintah. Walaupun di dalam pemerintahan Islam itu ada orang bukan Islam, tapi jaminan keselamatan, jaminan perlindungan kepada orang bukan Islam dibuktikan setiap dalam sejarah Nabi Muhammad sampai ke sekarang. Dan tidak ada lagi sejarah yang mana orang Islam yang memerintah menganiaya ataupun menzalimi orang bukan Islam. Tapi sejarah membuktikan bahawa pemerintah yang bukan Islam menzalimi orang Islam banyak. Sehinggalah ke zaman kita, sehinggalah negara-negara jiran kita, kita lihat kalau pemerintah bukan Islam, maka Islam akan tertindas. Sama ada bentuk di segi jelas mereka menindas. Contohnya mereka bunuh, menyakiti, menzalimi orang Islam, ataupun dengan psikologi mereka dengan menindas, dengan penafian hak kepada orang Islam. Walaupun tak nampak macam mereka ni perang secara fizikal, tapi mereka serang secara psikologi mereka, dengan pemikiran. Mereka tak benarkan kita ni, tak benar ni, ada. Bila pemerintah yang bukan Islam banyak menyekat, yang mana di dalam pemerintah bukan Islam ni ada orang Islam tu tertindas. Tapi tidak ada sejarah lagi yang mana orang Islam memerintah, orang kafir ataupun orang bukan Islam ditindas. Tak ada lagi. Tak ada dalam sejarah lagi. Sebab tu kalau lihat daripada perang Nabi ni, daripada awal perang Badar, daripada tempat-tempat yang dikuasai orang Islam, tak ada lagi Islam menindas orang kafir. Bahkan beri jaminan perlindungan. Bahkan pemuka kota Mekah, Nabi bagi tahu pada siapa yang mereka tak mau duduk di Mekah ni, tak boleh terima, dia boleh pi. Diberikan jaminan keamanan, boleh pi. Tak mau duduk Mekah silakan. Yang duduk silakan. Tidak ada paksaan. Maksud dia dijaga. Sepatutnya orang Arab, kabilah-kabilah ini, mereka mengambil pedoman dan pengajaran. Mereka melihat macam mana Islam memberi perlindungan pada orang bukan Islam. Tapi semakin kesilapan mereka, ketidakmatangan mereka bergabung dengan kerajaan Rom untuk menentang bangsa dia sendiri, iaitu bangsa Arab. Ini di antara sikap ataupun pemikiran yang tidak matang lah.
Sebab itulah kalau kita lihat di antara kesilapan mereka ni adalah mereka tahu bahawa bukti orang Islam bila memerintah ni dia tak ditindas, tapi kerana mereka mungkin dengan hasad. Sebab apa? Masa bila pembukaan kota Mekah ni, ada di kalangan musyrikin ni ada yang akur bahawa Islam telah menguasainya, tetapi ada yang mereka akur dan mereka terima, dan mereka ada yang memeluk Islam. Sebab itu kita lihat ada di lebih kurang 2,000 musyrikin di Mekah ni mereka memeluk Islam, berbaiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga yang tidak, ada juga yang hanya diamkan diri, ada yang keluar daripada Mekah, begitu. Tapi ada juga yang berdendam, yang menanti masa sesuai untuk hancurkan Islam balik. Jadi mungkin di kalangan kabilah-kabilah ni mereka ini akur, tetapi mereka disebabkan kerana kebencian kepada Islam tu sendiri, mereka bergabung dengan kerajaan Rom untuk menghancurkan Islam tu balik. Sedangkan yang mereka berperang tu adalah sebangsa dengan mereka sendiri, bangsa Arab. Yang kedua, pengajaran daripada perang Tabuk ini, seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bersiap sedia untuk berperang dibuat ketika waktu susah. Sebab tu Ghazwatul Usrah ataupun Ghazwatul Tabuk, waktu perang waktu yang susah. Waktu bila? Waktu panas dan musim buah-buahan yang dipetik. Orang beriman yang jujur segera menyahut seruan Rasulullah tersebut tanpa mempedulikan kesusahan maupun kemiskinan. Peperangan apabila ia suruhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak kiralah dalam cuaca, dalam keadaan bagaimanapun, mereka tetap mengikut bahkan berjuang ketika waktu susah ataupun ketika waktu senang. Ini antara pejuang orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi orang munafik pula akan menarik diri. Bila nampak payah, nampak susah, mereka akan tarik diri. Hakikatnya orang-orang yang ikhlas dan orang yang munafik akan jelas terselah pada waktu-waktu genting. Sebab itu kata lihat, apabila waktu-waktu Islam memerlukan tenaga-tenaga orang Islam untuk membantu dalam perjuangan, yang ketika waktu yang genting sangat, maka di sini akan nampaklah, terbitlah yang mana betul-betul nak tolong agama, yang mana yang dia menarik diri. Bahkan ada yang tarik diri, ada yang bantah pula orang nak buat ajar agama. Daripada zaman dulu sampai ke zaman kita. Kita tuan-tuan pun boleh tahu, bila kita nak memperkasakan undang-undang Islam ataupun memperkasakan ta'zir contohnya, jadi sepatutnya ia disokong oleh orang Islam kerana dia ada faedah dan juga ada kebaikan dia. Tapi bila hendak dilaksanakan, di saat nak melaksanakan, di saat nak untuk mewartakan, untuk menjadikan untuk berusaha untuk meminda, ketika itu barulah terselah ada yang menyokong dan ada yang membantah. Kalau tak sokong, tak apa lagi, membantah pula, supaya apa yang nak dibuat untuk memperkasakan undang-undang akan tak jadi, terbatas. Ada nak lagu tu. Jadi kita akan lihatlah, suatu bila kita akan nampak bagaimana, akan nampak yang mana betul nak berjuang, yang mana betul akhirnya akan nampak dia ni sebagai orang munafik ataupun orang yang menentang. Di saat-saat kita perlukan sangat, ketika tu kita akan nampak ada yang tolong, ada yang nak menghancurkan. Kita akan nampak sendiri. Benda ni berlaku saban masa, setiap zaman akan berlaku. Zaman kita pun tuan-tuan sendiri dengan suasana politik yang tuan-tuan tahu, begitulah hakikat yang berlaku. Kita akan nampak yang mana kawan, yang mana lawan, yang mana mukmin yang nak berjuang, yang mana orang Islam tetapi dia yang menentang. Kita nampak sama orang kita, tapi bila nak buat undang Islam dia yang menentang. Kalau bukan orang Islam yang menentang, itu tak pelik, sebab bukan orang Islam, kan mungkin tak faham. Tapi kalau orang Islam menentang, itu kita yang tak faham balik. Kita yang tak faham. Nanti pelik lah. Dia semayang kita, semayang mau apa mau kan. Tapi bila nak memperkasa undang-undang Islam, dia menentang, kita tak sesuai, dia kata. Cukup yang dia ada dalam persatuan yang dia ada, ikut yang tu, kita tak payah lawan lah. Tak payah buat lah, kita nak memperkasakan. Kerana kita lihat undang-undang wadai ataupun undang-undang yang manusia letak ni, dia tidak sempurna, melainkan undang-undang Allah Ta'ala-nya. Sebab tu undang-undang kita ni sentiasa berubah-ubah. Kita contohnya, kita ambil paling simple lah, kita tak mau libat undang jenayah. Kita ambil undang-undang, dalam undang-undang jalan raya kita, saban tiap-tiap tahun ataupun tiap-tiap masa ni adanya perubahan undang-undang. Maksudnya ada syarat. Daripada nak ambil lesen sampailah kepada undang-undang jalan raya, ada je perubahan.
Adakah dapat mengurangkan kemalangan? Tambah lagi ada. Sebab apa? Kita fikir kan, kita ni banyak undang-undang kita buat kan. Sepatutnya apa, bila dah buat undang-undang ni lagi elok lah. Tapi kenapa lagi lama lagi banyak pula kemalangan, lagi banyak, lagi ramai pula kematian, lagi banyak kematian. Bahkan ada saman tahun tanya polis ni berapa sehari ni ada banyak saman, ribuan saman ada saja. Sebab apa? Sebab kita kalau perlu faham, memanglah manusia ni dia undang-undang ni dibina untuk dilanggar sebenarnya. Jangan tu buat kan, jangan main, tu dia main. Kan. Sebab tu kalau kadang tulis signboard tidak melebihi 110 km. Ya, hak tu yang lebih. Kadang-kadang takkan 110 kan. Yang ikut pula yang bawah 110 pula. Kadang-kadang dia ingat je selamat, kena langgar belakang pula. Dia bawa selamat, buat slow pun kena, buat laju kena. Lepas tu ada pula kalau boleh kata, kalau boleh semua buat laju semua, kan selamat, semua laju. Tak selamat juga. Sebab undang-undang manusia, kita manusia buat undang-undang dia tak sempurna. Sebab itu nama manusia. Akan ada perubahan. Undang-undang kita buat, sebab tu undang-undang Allah Ta'ala dia sempurna sampai kiamat. Bahkan sesuai sampai kiamat. Undang-undang Islam ni sampai kiamat. Jadi sekarang ni cuma kita memperkasakan dari segi undang-undang lebih pada ta'zir lagi pelaksanaan dia. Dan kita ke arah kepada pelaksanaan menyeluruh. Cumanya kita perlukan dukungan daripada semua pihak. Cumanya kita akan menghadapi orang yang cuba menyekat dan menghalang kerja-kerja agama. Itu biasalah. Sebab kalau kita faham dalam perjuangan ni, benda yang baik, benda yang nak buat ke arah kebaikan ni pasti akan ada halangan dia. Jadi kalau kita buat kebaikan tapi tak ada halangan, jalan elok je, ada benda yang tak kena kan? Kita dakwah tak ada apa, okey je, tak nak siapa halang, mesti ada tak kena. Tapi kalau kita nak buat benda baik ni ada halangan, itu biasa. Itu dalam orang kata asam garam perjuangan, dia mesti ada halangan dia. Sebab kalau ikutkan nak mudah, Nabi dakwah pun mudah, tak ada halangan, siapa pakat terima cara elok, tak ada siapa halang, kan senang kan. Ada orang Nabi dakwah, Nabi kena sekatan, kena penyiasaan, macam-macam lah. Yang menurut Islam pun kena ketika tu, macam-macam. Kalau kita sendiri kita tengok mula dakwah Nabi, bagaimana orang Islam, bagaimana pula Islam ditindas, ada saja saban waktu kena siksa, kena tahan, kena boikot, kena pulau. Itu Nabi mula nak berjaya Islam tersebar seluruh dunia, Nabi menghadapi dugaan yang dahsyat. Begitu juga para sahabat, begitu juga para pejuang Islam, mereka akan menghadapi kesusahan, halangan demi halangan, hinggalah kita mencapai kejayaan. Jadi kebaikan ni Allah akan uji kita. Sebab itu tak boleh abang kita beriman sedangkan kita masih belum diuji oleh Allah Ta'ala. Kerana Allah nak lihat yang mana benar iman dia, yang mana dia bohong di atas iman dia. Sebab tu tak usahlah kita rasa pelik bila kita nak buat baik ada halangan. Kerana ini adalah orang kata asam garam dalam perjuangan. Ada aja yang nak buat, ada aja halangan kita. Itu biasa. Baik. Sebab itu kalau lihat di sini, bila Nabi mengajak supaya tentera-tentera ajak untuk bersama dalam menghadapi tentera Rom dengan kabilah Arab yang lain, maka di sini akan dilihat yang mana yang mereka ini betul-betul jujur dalam perjuangan. Ada yang mana mereka ni orang munafik, akan menarik diri dalam peperangan. Baik. Kalau kita lihat di sini, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam surah Al-Ankabut, Allah menyatakan ayat pertama hingga yang ketiga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kazibin. Alif Lam Mim. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman, sedang mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan? Dan demi sesungguhnya kami telah menguji orang yang terdahulu daripada mereka,
Maka dengan ujian yang demikian, nyata apa yang diketahui Allah tentang orang yang sebenar-benarnya beriman, dan nyata pula apa yang diketahuinya tentang orang yang berdusta. Ana surah Al-Ankabut. Jadi ini jelas Allah menyatakan dalam Al-Quran berkaitan tentang perjuangan, berkaitan tentang orang yang beriman. Orang yang beriman pasti akan diuji. Sebab itu tak sebenarnya dia mengaku dia beriman sedangkan dia belum diuji oleh Allah Ta'ala. Dia akan diuji dahulu. Maka selepas ujian, maka akan lihat yang mana yang benar dalam iman dia, yang mana yang dusta dalam iman dia. Sebab itu bila berlaku peperangan, contoh perang Tabuk, Nabi mohon pertolongan di kalangan umat Islam, maka ada yang menyeru seruan Nabi untuk berjuang, ada yang juga yang menarik diri untuk tidak turut serta dalam peperangan. Jadi dakwah dan bangsanya tertegak dan bangkit melalui pembersihan saf-safnya daripada orang munafik dan penipu. Maksud dia, kita faham begitu juga dakwah akan terhasil, akan berjaya apabila dibersihkan dahulu daripada saf-safnya ataupun pujuan-pujuan dakwah ini daripada golongan munafik dan golongan penipu. Maksud dia, dakwah ni akan terhalang ataupun terbantut jikalau ada di kalangan para pendakwa, di kalangan orang Islam ni yang menipu ataupun yang mereka yang munafik. Duduk dengan kita sama-sama tapi tak sangka ni musuh kita. Dia yang halang kita. Dia yang jadi tali baut. Dia yang juga yang bocor rahsia untuk masukkan Islam. Ada golongan macam ni. Jadi kita sebab itulah bila macam mana apabila kita tegak Islam, kita akan lihat yang mana akan nampak bunga dia. Bunga yang nak berjuang, bunga yang nak menentang akan nampak. Sebab tu tak pelik lah. Dalam tuan-tuan sendiri bila tengok dalam perjuangan ni, apabila berlaku satu arahan, ada yang mengikut, ada yang menentang. Bahkan menentang sampai keluar parti, buat parti lain. Contoh je gitu. Kita nampak yang mana dia akan dizahirkan macam tu. Ni negara lain lah contoh. Hanya orang yang mempunyai keazaman yang benar, niat dan ikhlas dan prinsip yang kukuh akan tetap teguh menghadapi kesusahan. Jadi kalau kita lihat di sini dalam Ghazwah Tabuk ni, ada satu angkatan tentera yang punya saf yang tersusun, bersatu padu, iman yang kukuh dan setia kepada janji, lebih berfaedah kepada umat walaupun bilangan mereka kecil. Sebab itu kemenangan dalam perjuangan ni, kita bukan menitik beratkan bilangan, tapi kita nakkan di segi kualiti dia. Kalau bilangan yang ramai tapi tidak membantu kerja agama, tak ada guna juga. Menang menyorak, yang tu je lah. Ramai menyorak tapi bila buat kerja tak ada. Itu kadang-kadang tuan-tuan kata nak buat korban kan, minta lah siapa-siapa orang kampung pakat turun dan kita buat semua kan, mai riuh ambil tulang apa-apa hilang, tinggal orang masjid lah, nak kemas, nak cuci apa semua, tinggal hak aduk ada je, hak lain hilang pi lah. Mula-mula dengar deras lah surah, lembu utama dia dapat habuan panggu dia hilang. Lepas tu mana dia? Balik lah. Belum ke 12 hilang lah. Dia tak balik luar dah. Kadang ada jenis aku tu. Tapi tak apalah, kurang-kurangnya kita kena dia main masjid kok. Tak main terus. Itu hilang daripada radar lagi, bahaya. Tak ada terus. Rupanya ada orang terus ipin contoh tapi tak ada. Sedang-sedang minggir kita tahu lah, minggir orang kita, orang kampung kita. Tak pernah nampak pun dia. Bertemu masa dia minggir je lah. Masa hidup tak sangka pula dia duduk kampung kita. Itulah rugi sebab tu dia kena rajin kok. Dia tak rajin main 5 waktu pun, dia main lah tak sampai waktu, tak cukup waktu dia main lah. Tapi kadang-kadang sampai tahap apa-apa program masjid pun tak tahu. Tak apalah, kita sangka baik mungkin dia pergi program surau. Yang tahu gitulah. Tapi jangan jadi orang yang kita jadi ramai-ramai cakap mai. Kadang-kadang dalam mesyuarat, dalam panggil mesyuarat ni pumpang-pumpang cakap kuat-kuat. Lepas tu pelaksanaan tak ada. Tinggal hak ada je. Penat aku tu lah. Sebab tu kadang-kadang ada setengah-setengah tempat ni dia buat tulisan siap lah. Sebab apa kata ustaz bukan nak bincang. Kadang-kadang bila panggil mesyuarat bincang riuh sungguh, tapi nak melaksana kami juga saya. Dia kali kami yang buat lah. Depa pandai cakap lah. Sebab tu dia ada orang macam ni juga. Dan itu dalam di segi masyarakat. Tapi dalam perjuangan ini ada juga yang mana mereka ni hanya riuh saja.
Lebih habaq Islam berjuang, tapi bila pelaksanaan, bila betul-betul nak laksanakan, hanya berapa orang saja. Sebab itulah ini kita lihat kepada bilangan. Bukan ya, kita lihat pada kualiti, bukan pada bilangan, bukan pada kuantiti itu sendiri. Sebab itu kalau kita lihat di sini Allah sebut dalam Quran surah Baqarah ayat 249, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak yang pernah terjadi golongan yang sedikit berjaya menewaskan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah sentiasa bersama-sama orang yang bersabar. Jadi kalau lihat perang Nabi daripada awal perang sampailah Nabi wafat pun, kita lihat dalam peperangan yang Nabi turut serta, bahkan ada sahabat, ada Nabi yang tak turut serta dalam peperangan, bilangan pejuang Islam lebih sedikit berbanding dengan tentera-tentera musuh Islam. Kita di perang Badar, kita berapa ratus orang, mereka 1000. Kita 313 ataupun 314, mereka 1000 orang. Perang Uhud kita 1000, mereka lebih daripada kita. Dalam perang-perang banyak perang kita tak ramai, tapi mereka lebih ramai, tapi kebenangan Allah berikan kepada orang Islam. Sebab apa? Bukan nak melihat bilangan yang ramai, tapi nak lihat nak melihat kualiti seorang tu. Sebab itu kalau ramai saja tapi tak jadi apa, tak guna juga. Sebab tu kita lihat apa pula, sama ada di segi organisasi ataupun di segi gerak kerja, sama ada peringkat kampung ke, peringkat daerah ke, bahkan peringkat negeri. Kadang-kadang lihat kita kecewa yang berlaku pada kita. Contohnya bila ajak menyokong dalam satu perkara lah, contohnya kepada kebaikan, orang sokong ramai-ramai, banyak orang sokong, kami setuju nak Islam macam ni sini, tapi bila nak melaksana tak ada. Yang tu lah, dalam perjuangan selalu berlaku macam tu. Mengaku Islam ramai, kami sokong, tapi bila nak buat kerja tinggal berapa orang yang memang nak buat selalu begitu. Yang tu di segi masalah tu. Tapi kalau kita lihat balik, biar tak ramai tapi biar berkualiti. Tak ramai tak apalah, janji berkualiti. Ini ramai-ramai tak ada apa, tak guna apa. Sebab itu kalau lihat dalam peperangan pun, walaupun tak ramai tapi kualiti dia ada, kekuatan dia ada, sehingga akan dapat mengalahkan musuh yang lebih ramai daripada tentera Islam. Sebab itu Nabi mementingkan kekuatan di segi apa? Iman, di segi keyakinan daripada Allah Ta'ala, di segi semangat yang bersungguh-sungguh untuk berjuang. Tetapi tak mau letakkan nama je Islam, tapi nak berjuang dia patah balik belakang, dia tak mau. Biarlah, kadang-kadang kita jangan faham orang yang ramai itu adalah benar, orang yang sikit dia tak betul. Tak juga. Kadang walaupun kita ni kalau nak ikut, contohnya lah, kadang-kadang benda yang betul ni tapi tak ramai pergi ikut lah. Lebih baik kita ikut yang tak ramai, walaupun ikut yang tak ramai walaupun dia betul. Tapi daripada hak ramai ni tapi tak betul. Kita nampak ramai belah ni, contohnya ramai tapi tak betul. Tak payah kita ikut. Pilihan pada kita. Contohnya, biarlah kita ni buat kerja tak ramai orang, walaupun kita berjuang tak ramainya ni pun tak apa. Istiqamah tu penting. Walaupun dengan ramai pun boleh tentu apa? Menang. Sebab dalam sejarah Islam, dalam peperangan pun, walaupun bilangan Islam, tentera Islam tak ramai, tapi kita menang. Baik. Sebab tu bilangan bukan ukuran dalam kemenangan Islam, tetapi kualiti orang itu sendiri dalam kemenangan Islam tu sendiri. Kalau ikutkan di segi kuantiti, kita kalah habis. Pada mula perang kita kalah habis lah, kan? Sebab tu tak apalah. Sebab tu dia katakan tak semestinya bilangan orang tak ramai ni dia tak betul. Kita kalau kena orang suka andaikan macam ni, tak ramai, depa ramai, depa betul. Ni tak ramai, depa tak ada sokongan. Tak betul tak. Sebab tu Islam dia pada prinsip, tengok manhaj dia macam mana, tengok dari segi prinsip, tengok dari segi apa yang dia ikut, apa rujukan mereka. Jadi kalau nampak kebenaran rujukan mereka Quran dan Sunnah, maka kita kena berjuang walaupun tak ramai. Kadang-kadang kita rasa tersendiri, kita perjuangkan Quran, perjuangkan Sunnah, kan, hidupkan Sunnah, kita menentang orang yang melakukan bid'ah contohnya, bersungguh-sungguh, tapi orang tak ramai pun tak apa. Sebab Nabi pergi dakwah pun mula-mula, Nabi pergi ke Taif pun, awak dia pergi ramai ada kok, kan? Nabi Rasul yang sebelum tu pun berdakwah,
Adakah dengan harapan ramai orang ikut? Tak juga. Ada yang tak ramai ikut. Dakwah 20 tahun pun hanya berapa bilangan orang saja yang terima Islam. Itu ujian. Tak pelik lah. Rasul sebelum tu, sebelum Nabi Muhammad sekalipun, mereka berdakwah kerana bilangan yang ikutnya, dakwah 10 tahun per orang yang ikut. Itu biasa. Itu dalam bab dakwah. Sebab itu kita jangan mengharapkan bilangan yang ramai. Termasuklah pendakwah ataupun ustaz sekalipun, termasuk saya sekalipun, kadang-kadang kita nakkan nak kuliah ataupun nak ceramah, nak orang ramai. Kalau mai Allah mai apa orang? 5 orang batal. Dia boleh. 5 orang mai dengan harapan nak mengaji. Kita bagi putih harapan dia. Tak payah. Pergi bersemalam. 5 ke? 3 ke? Seorang. Kadang-kadang ialah ikut orang lah. Ikut orang. Sebab saya punya panggil seorang pun saya mengajar lah. Tapi takkan mic orang dah gila lah. Tengok macam ramai pokok lah. Seorang. Ada 10 mic seorang je seorang lah. Kalau orang ajar ada orang. Kerana yang mai tu dengan harapan. Kadang-kadang ada bagi syarat. Kuliah saya, ceramah saya, kalau boleh, kalau saya ceramah mau atas 100 kalau tak sampai 100 tak payah panggil. Awak Nabi pergi dakwah, Nabi kata saya dakwah korang nak masuk Islam mesti 5 orang kat atas. Kalau bawah tak payah. Tak ada kan. Jadi sebab tu kadang-kadang benda ni ujian lah untuk pendakwah juga kan. Dia tengok ada dia main 3-4 kali, dia main 3-4 kali 2-3 orang, dia main 2-3 orang. Lain kali dia tak main terus. Dia kata malas. Surau tu malas pergi ngajak siapa? Main 2-3 orang aja. Allah sian. Main lah. Main sampai tahap surau tak ada orang. Lepas tu baru ustaz tu balik. Dia main mula seorang, lepas mula 5 orang, lepas tu 6 orang, lepas tu main lain kali tinggal 2 orang, lain kali tinggal dia seorang. Tinggal dia seorang, lepas tu dia main maghrib, tutup lampu dia balik apa tahu betul lah nak buat macam mana kan. Tapi tak ada lagi. Saya rasa kalau tak ramai pun janganlah. Yang dakwah tu janganlah. Yang mengajak ni jangan kira bilangan. Tak ramai, kita tak ramai tak payah panggil saya lah, panggil orang kampung lah, saya tak payah main. Sian. Sebab orang yang main nak mengaji. Kita mengajak lah kan. Sikit kan ramai jangan kira. Ataupun tengah orang dia kira tempat ni tak kira bayaran lagi. Itu juga. Tu atas diri sendirilah. Saya tak mau kata lah apa-apa pun. Walaupun dah kata. Sebab ada juga orang yang dia lihat bilangan kena ramai. Islam dia kuatan bukan bilangan, tapi dia nak kualiti ya. Main ramai pun balik-balik tanya mengaji apa, tak faham apa pun tak guna juga. Kan? Duk kerja gelak lah, gelak balik tu lah. Isteri tanya, abang ngaji apa? Tahu aku kerja gelak lah. Tapi tak tahu lah. Rugi lah kan. Korang-korang ada juga input yang dia balik dia dah boleh abang kan. Ni mai balik tanya, contohnya suami tak mai, isteri yang mai kuliah. Tak apa, suami dia jenis orang kata yang cintakan ilmu tapi tak ada masa, tak dan. Dia kata aku suka ilmu tapi tak dan, suruh isteri dia pergi. Baguslah. Lepas tu isteri balik suami tanya ngaji apa tadi? Dia pun tak ingat apa ngaji tadi, tapi dia nak rekod, nak kenal lelaki dia senang. Ustaz tu abang, kalau boleh lelaki main mengaji dia bang, lebih afdal dia kata. Dia bang, oh ya abang aku tu mujur tak abang nama kata. Ya. Pai minggu depan abang pergi kata. Okey. Ikutlah. Tapi kawan-kawannya pi main ramai-ramai balik mesti kena faham juga. Kawan-kawan tak dapat 10 pun 1. Tentang mengaji ni. Baik. Antara pengajaran ketiga juga dalam perang Tabuk, iaitu para sahabat yang kaya. Kita lihat dalam perang Tabuk ni Nabi perlukan sumbangan, perlukan pertolongan. Jadi sahabat yang kaya ni, sahabat Nabi yang kaya dia menyumbang dan menerima, contohnya Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman dan lain-lain lagi. Dan sahabat-sahabat yang lain banyak menyumbangkan dalam peperangan Tabuk ni sendiri. Sama dari segi berbentuk harta, bahkan ada menyumbangkan diri mereka sendiri. Yang berjuang sama ada dengan harta mereka infak dengan harta, mereka infak dengan nyawa mereka sendiri untuk berjuang. Jadi di sini kita melihat menjadi bukti terhadap tindak tanduk keimanan dan jiwa orang yang mukmin.
Iman mendorong mereka untuk segera melakukan kebaikan, juga melawan hawa nafsu untuk dan naluri diri. Iman diperlukan setiap umat Islam, setiap umat dan setiap dakwah untuk menjamin kemenangan ke atas musuh dan menjamin kewujudan sumber-sumber dana yang mereka perlukan. Kita dapati umat kita pada hari ini amat memerlukan keimanan sebegini. Maksudnya kita perlukan, zaman kita ni lagi-lagilah memerlukan orang-orang yang kaya untuk infakkan dalam buat kerja dakwah ni. Kan? Ada orang buka sekolah agama, nak buka kelas agama apa semua. Dengar ada kebaikan, ada orang nak buka tempat ngaji ke apa, kita kena bantu. Sebab itu dalam perjuangan pun sendiri dalam kerja dakwah, kita nak melaksanakan, nak merealisasikan program dakwah ni, sama ada macam-macam program kita buat ataupun berbagai bentuk aktiviti dakwah, dia memerlukan kewangan. Kita perlukan kewangan juga. Maka sebab itu sumbangan kadang-kadang bila ada ceramah ke apa, ada yang utik tabung sumbangan untuk perjalanan dakwah. Ada setengah surau mereka tidak cukup bajet kadang-kadang. Contoh, ada surau yang mana mereka ni nak buat kuliah, kelas mengaji, nak buat kuliah maghrib, tapi depa bilangan tak ramai. Macam saya bagi tahu, ada surau yang mana ada lebih kurang tak ramai, tak sampai 10 orang pun ada. Jadi perlukan. Lepas tu nak bayar pula kepada penceramah ataupun pengkuliah. Jadi sebab tu perlukan sumbangan, perlu bagi. Jadi kita perlukan orang-orang yang berada, orang yang ada wang, orang yang kaya ni untuk sumbang, untuk infakkan sikit dalam kerja dakwah ni. Bantu. Kalau dia pun tak ada masa untuk nak main setiap-tiap kali kuliah apa ke ataupun aktiviti program ke, dia sumbangkan wang pun menjadi satu aset untuk dia di akhirat nanti. Tengah orang dia tak ada masa, dia buat kerja, perniagaan dia dia tak sempat. Jadi dia kena, kalau dia boleh, dia infak sikit harta dia untuk kerja-kerja dakwah. Dia pun dapat saham dalam kerja dakwah, kerja agama ni. Tengah orang. Sebab tu dalam nak memberikan kejayaan ataupun kemenangan dalam kerja Islam ni, dia memerlukan berbagai pihak. Ada pihak pelaksana, ada pihak yang mengorganisasikan, dia organize satu benda, dia melaksanakan pula. Ada yang pula yang bantu di segi backup segi kewangan, ada juga perlukan itu. Jadi semua kena ada, semua pihak ambil peranan dalam kerja dakwah, dalam kerja agama, dalam apa-apa aktiviti kebaikan. Dia kena melibatkan semua sekali. Semua terlibat. Di segi masyarakat, remaja perlu, kanak-kanak perlukan tenaga mereka, remaja, bahkan golongan dewasa, golongan semua, belia, semua perlukan. Semua lapis ni penting dalam kerja agama. Sebab tu dalam kerja dakwah ni, dia tak boleh ambil orang tertentu saja. Ni saja, ni tak payah. Tak, semua terlibat. Sebab tu dalam masjid sekalipun, aktiviti masjid semua terlibat. Takkan nak cerah kubur pun panggil orang lama aja. Maksud dia orang yang sama. Lepas tu hangpa muda jangan kacau. Satgi cabut dengan batu nisan kali, dah ajak ni apa. Takkan kot kan. Kita ajak ni apa. Kena libatkan, penglibatan lah penting. Penglibatan penting. Semua. Yang tak ada masa tapi dia ada wang, dia ada keluasan wang, maka dia berikan dari segi kewangan, dia bantu. Sebab itu kita lihat dalam perjuangan pun, contohnya Nabi apabila perang Tabuk, Nabi memerlukan bantuan di kalangan sahabat. Jadi ramai di kalangan sahabat yang beriman, mereka terus cepat-cepat menginfakkan harta mereka, sama ada di segi menyediakan tentera-tentera, di segi berkuda, sediakan kenderaan-kenderaan untuk tentera, menyediakan di segi kelengkapan macam-macam untuk menginfakkan harta mereka ke jalan Allah Ta'ala ni. Jadi kita dapati umat kita pada ni amat memerlukan keimanan sebegini. Jadi kerana kita berdepan dengan berbagai musuh, bebanan berat, pertempuran dahsyat dan kekuatan dan kelicikan musuh. Oleh itu kita tidak dapat menewaskan, melainkan dengan menggandakan pengorbanan jiwa, harta, bukan harta, jiwa, hawa nafsu dan syahwat. Ini hanya dapat dicapai oleh agama yang mempunyai kefahaman sahih tentang hakikat keimanan. Agama ini mendidik jiwa-jiwa untuk ikhlas menyumbang dan berpenat lelah untuk umat mereka melakukan sebagai satu jihad yang diberi ganjaran oleh Allah, sebagaimana yang dia memberi ganjaran kepada mujahidin di medan perjuangan. Usaha terbaik yang sepatutnya dilakukan oleh para pengislah dan pemimpin kebangkitan ialah menyemai agama dan jiwa-jiwa manusia dengan baik.
setiap penentangan kepada agama, seruan untuk membebaskan diri daripadanya atau reaksi mempersendakan agama merupakan jenayah nasional yang boleh mengakibatkan natijah paling buruk dan kesan paling bahaya. Demikian yang diajarkan oleh Allah kepada kita, ia disahkan oleh sejarah lalu yang dibuktikan oleh pengalaman masa kini. Penafian tentang hakikat ini merupakan kesilapan yang hanya dilakukan oleh mereka yang jiwanya tidak ikhlas kepada kebenaran, hatinya tidak terbuka kepada kebaikan dan kepribadian yang tidak dihiasi dengan sifat-sifat ketinggian maupun kemuliaan. Dan yang terakhir, yang keempat, kita habiskan yang keempat, kita dapat mereka yang datang menemui Rasulullah meminta keizinan baginda untuk berperang tapi terpaksa ditolak kerana baginda tidak memperoleh tunggangan yang boleh membawa mereka. Ada di kalangan dalam perang Tabuk ni, ada yang mai jumpa Nabi dengan sahabat nak pergi perang. Mereka miskin, mereka tak bina tunggangan, tapi Nabi tak dapat beri tunggangan untuk mereka berperang. Mereka pulang dalam keadaan kesedihan. So, kalau ikut logiknya, bila orang kata ajak berperang ni, menghadapan musuh ni, berperang ni tak hidup mati lah, kata berjuang. Patutnya bila kata tak apalah hampa, kami tak ada lah binatang, tak ada tunggangan nak pergi perang ni, hampa balik lah, hampa rehat lah, nak buat macam mana tak boleh. Patutnya lepas balik tu seronok tak kira, loyo kau tak boleh, dalam hati Allah lega, ui tak payah pergi perang, selamat kita. Dah lah perang Tabuk kan, payah, dah panas, lega tak payah pergi kan. Nabi kata, tapi apa yang berlaku pada mereka? Sedih, rasa miti mata, rasa benar Allah. Sebab apa? Kerana mereka nampak ganjaran Allah Ta'ala bagi berperang di jalan Allah Ta'ala. Mereka nampak ganjaran syahid tu, mereka nampak ganjaran pahala tu di depan mereka kalau mereka pergi berjuang. Ini berbeza orang antara orang beriman yang sungguh-sungguh dengan orang yang hanya bohong dalam iman mereka. Ngaku iman tapi dia bohong. Tapi yang ni sungguh-sungguh kecewa. Sebab apa? Mereka menganggap diri mereka telah terlepas daripada mempunyai habuan pahala Allah Ta'ala. Mereka anggap, mereka sedih sebab terlepas, tak dapat habuan ganjaran yang Allah Ta'ala nak bagi, iaitu pahala yang besar pada mereka, iaitu untuk mencapai mati syahid di jalannya. Adakah terdapat prinsip yang bertindak balas dalam jiwa sebagai tindak balas iman dan jiwa mereka ni? Ada tak? Bahkan di kalangan kita, di zaman kita ni, bila kata beli excuse tak payah pergi perang, kita rasa sedih, ya Allah pasal perang, kita dah nampak lah nak berjuang, nak mati syahid, kata Allah tak boleh pergi pula. Rasa-rasa dengar perut dada lega tak payah pergi. Sama lah pemerintah kata tak payah pergi, tak payah pergi. Jadi ada pula di kalangan orang beriman, mereka ini iman mereka, orang sembahyang, orang apa yang bersama dengan Nabi, beriman, tapi mereka minta uzur supaya tak mau pergi kerana mereka lebih nak duduk rehat, lebih dia tak mau susah. Jadi orang macam ni berlaku juga diceritakan dalam Al-Quran. 3 orang yang tidak pergi berjihad kerana mengutamakan kerehatan, tidak mahu berpanas dan lebih suka tinggal di rumah, padahal mereka adalah orang yang mukmin yang jujur mengenai pengajaran yang banyak. Selepas itu, sebab ketika iman dan jiwa mereka tersedar, mereka mengetahui bahawa mereka telah melakukan dosa yang besar kerana tidak turut serta dalam peperangan bersama Rasulullah dengan orang mukmin. Namun begitu, keinsafan tidak menyebabkan mereka terlepas daripada hukuman. Sebab tu hukuman yang cukup keras yang mereka hadapi, iaitu mereka, seluruh masyarakat boikot dia. Boikot yang 3 orang yang minta uzur supaya tak mau pergi berperang. Bahkan juga orang hingga isteri-isteri mereka dilarang bercakap dan berbicara dengan mereka. Setelah bukti kejujuran taubat mereka sehinggalah terjawab penyesalan mereka, duka cita mereka, Allah mengurniakan keampunan kepada mereka apabila mereka diberitahu tentang kabar gembira tersebut oleh Nabi SAW melalui wahyu Allah Ta'ala. Maka mereka dengan giranya tak terhingga, sehingga kan mereka ada yang sedekahkan harta mereka, pakaian mereka sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Ta'ala. Pengajaran begini menghalang orang mukmin yang jujur keimanan daripada kita culas dalam kerja-kerja yang wajib. Sebab itu jangan kita lari daripada medan perjuangan. Yang tu je. Sama ada medan pertempuran ataupun dalam kerja dakwah pun sama, jangan kita minta excuse untuk berhenti kerja dakwah. Ini perlu yang kita ingat, jangan kita fikir diri sendiri. Untuk kita tinggal kerja dakwah, biar aku duduk rumah tak payah fikir apa dah. Fikir tanggungjawab. Sebab benda ni satu benda yang tak boleh excuse bagi orang Islam. Kita kena turut serta dan berjuang. Kerana apa? Orang yang bahkan dalam lari dari medan perjuangan, dalam medan peperangan ni jadi dosa besar. Allah laknat orang macam ni. Kena azab. Mereka ni diboikot. Sehinggalah mereka bertaubat betul-betul. Sehinggalah Allah menerima taubat mereka. Bahkan mereka terlalu gembira setelah Allah Ta'ala menerima taubat, dengan mereka infakkan harta mereka dan pakaian mereka. Jadi ini pengajaran untuk kita. Janganlah kita di saat-saat Islam memerlukan kita yang orang kata kita yang patah balik tak mau.
Saat kita perlukan bantuan tenaga orang Islam, kita yang unzurkan diri, undur dia tak mau. Jangan macam tu. Jadi saat perlu yang itulah, saat tu kita kena tolong betul-betul. Di saat kita Islam memerlukan apa tenaga kita, harta kita, ke apa sekalipun nyawa kita, masa itulah kita kena sahut seruan. Kita kena berjuang. Bukan kita undur daripada medan perjuangan. Moga-moga yang kita hadir kuliah ini, semua kita di kalangan orang yang mana berjuang, yang tak patah semangat, insya-Allah. Moga-moga kita terus berjuang jalan Allah Ta'ala. Sama ada zaman sekarang dan bentuk dakwah kita dalam kita memberi kefahaman Islam kepada orang Islam dan juga orang Islam yang masih belum faham tentang Islam. Kita bagi faham. Moga-moga dapatlah kita kumpulkan untuk sama-sama berjuang dan meneruskan kerja dakwah Nabi SAW. InsyaAllah, moga kita mendapat manfaat pada malam ini. Kita ambil manfaat daripada perang Tabuk, dan juga insyaAllah kita akan sambung pada bab seterusnya pada bulan akan datang, iaitu dalam Hajjatul Wada', bahkan iaitu haji selamat tinggal, dan kita akan habiskan kepada utusan tentang Usamah, dan terakhir adalah kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah tak berapa bab lagi kita akan habiskan sirah nabawiyah. Moga-moga kita mendapat pengajaran, pedoman dan panduan untuk kita untuk meneruskan dalam perjuangan Islam sehinggalah masa akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu ta'ala a'lam.